Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Jadi hari ini kita akan sambung sejarah tingkatan 3 bab 6, kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi sosial. Bahagian kedua. Jadi siapa yang masih belum lihat bahagian pertama boleh cari dalam playlist, ataupun boleh search bahagian pertama. Okey, jadi dalam bab 6 ini kita belajar 4 perkara dan dalam bahagian 1 kita telah belajar pengenalan ekonomi moden serta pentadbiran barat berkaitan dengan ekonomi. Jadi dalam bahagian 2 ini kita akan lihat pula kesan kesan ekonomi akibat daripada pentadbiran barat tersebut serta kesan sosial akibat daripada perkembangan ekonomi. Jadi dalam bahagian sebelum ini cikgu dah maklumkan untuk kita faham ekonomi itu apa. Ekonomi itu berkaitan dengan pendapatan, berkaitan dengan pekerjaan dan berkenaan dengan duit. Dan seterusnya sosial itu berkaitan dengan masyarakat. Kita lihat dulu kesan ekonomi akibat pentadbiran barat. Kita akan lihat bagaimana kesan terhadap pendapatan, kesan terhadap pekerjaan. Apabila pentadbiran barat digunakan dalam negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak. Pertama sekali, kesan ekonomi ini kita dapat lihat daripada yang pertama, pengangkutan, kedua, kemudahan pelabuhan, dan ketiga ialah telekomunikasi. Kita lihat yang pertama daripada pengangkutan. Daripada pengangkutan ini, kesannya kita dapat lihat melalui pembinaan kereta api, jalan raya serta pengangkutan udara dan laut. Jadi kesan pentadbiran barat yang melaksanakan ekonomi moden secara besar-besaran untuk tujuan eksport telah menyebabkan perkembangan dari sistem pengangkutan. Jadi sebagai contoh, negeri-negeri Melayu pada tahun 1885 sehingga 1896, landasan kereta api menghubungkan kawasan Lombong ke pelabuhan. Hal ini adalah untuk memudahkan biji timah dieksport serta landasan kereta api juga dibina untuk menghubungkan bandar di negeri-negeri Melayu pada tahun tersebut. Sebenarnya pada tahun 1897 hingga 1909, landasan kereta api ini dibina untuk menghubungkan di antara utara Tanah Melayu dan selatan Tanah Melayu apabila negeri-negeri Melayu Bersekutu dibentuk. Dan pada tahun 1910 hingga 1931, tujuannya adalah untuk menghubungkan seluruh Tanah Melayu serta untuk membawa penumpang. Manakala di Sabah pula, landasan kereta api ini menghubungkan Beaufort dengan Jesselton dan Tenom, dan ini adalah untuk kegiatan pembukaan ladang. Manakala di Sarawak, landasan kereta api menghubungkan Bau dan Kuching. Itu pengangkutan pertama. Seterusnya yang kedua, berlakunya pembinaan jalan raya akibat daripada kemajuan industri pelombongan biji timah dan getah, dan ini menyebabkan pembinaan jalan raya. Dan tujuan utama sebenarnya pembinaan jalan raya ini adalah untuk menghubungkan kawasan pelombongan biji timah dan kawasan pertanian dengan stesen kereta api. Jadi kalau kita lihat negeri-negeri Melayu, jalan rayanya ialah untuk menghubungkan Kuala Lumpur dengan Pelabuhan Klang. Pada tahun 1902, jalan raya lebih lebar dan berlaku peningkatan penggunaan kenderaan. Pada tahun 1911, ia menghubungkan bandar-bandar dan kawasan sumber ekonomi. Pada tahun 1939, ia menghubungkan seluruh negeri. Seterusnya di Sarawak, kawasan di Sarawak kebanyakannya berbukit, berpaya, dan untuk membuat binaan jalan raya di sana memakan kos yang tinggi. Namun terdapatnya jalan raya pendek yang tidak berturap dibina di Kuching dan Miri. Manakala di Sabah pula, ia adalah untuk menghubungkan bandar di pantai barat, Jesselton, Sandakan, Kudat, Lahad Datu serta Tawau. Itu
perkembangan jalan raya, akibat kemajuan pelombongan biji timah terutamanya. Seterusnya, berlaku juga perkembangan daripada pengangkutan udara dan laut. Sebagai contoh negeri-negeri Melayu, terdapatnya penerbangan awam daripada syarikat Wayne Air Service. Manakala perkhidmatan domestik Singapura, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang, dan serta ada juga perkhidmatan kapal wak daripada syarikat Straits Steamship, di mana ia adalah bertujuan untuk membawa bekalan makanan, bekalan buruh dan jentera untuk perlombongan. Manakala di Sarawak pula, syarikat perkapalan ada di sana, di mana iaitu namanya Singapore and Sarawak Steamship Company, dan ada juga kapal terbang air untuk menghubungkan Kuching dan Singapura. Dan sekali di Sabah, terdapat syarikat perkapalan iaitu Straits Steamship yang bertujuan untuk mengangkut barang dan penumpang. Jadi perkembangan pengangkutan ini adalah akibat daripada pentadbiran barat, terutamanya dalam melaksanakan ekonomi moden secara besar-besaran. Itu kesan yang pertama. Kesan ekonomi yang kedua pula, kita lihat telah berkembangnya kemudahan di pelabuhan akibat pentadbiran barat. Di mana di negeri-negeri Melayu, berlakunya peningkatan ekspor biji timah dan getah, di mana menjadikan pelabuhan Pulau Pinang, Kuala Sepetang, Port Dickson, Melaka, Singapura Kelang sebagai pusat pelabuhan yang penting. Manakala di Sarawak, adanya pelabuhan Kuching, Rajang, Bintulu dan Miri. Dan sekali di Sabah, pelabuhan Labuan, Kota Kinabalu, Tawau, Lat Datu dan Sandakan. Dan di mana, apa yang kita maklum, pelabuhan ini tujuannya adalah untuk proses perdagangan dan terutamanya untuk mengeksport sumber ekonomi yang dijalankan oleh barat menggunakan pentadbiran barat. Jadi semakin berkembang ekonomi melalui pentadbiran barat, maka wujudlah pelabuhan-pelabuhan ini. Dan sekali, kesan ekonomi akibat daripada pentadbiran barat adalah daripada sudut telekomunikasi, di mana negeri-negeri Melayu terdapatnya talian telegraf antara Kuala Lumpur, Melaka pada tahun 1886 dan telah wujudnya pos Kuala Lumpur pada tahun 1880-an, yang ini adalah untuk memudahkan kegiatan ekonomi mereka. Manakala di Sarawak, wujudnya telegraf antara Kuching dan Singapura, serta di Sabah telegraf dan radio di bandar-bandar besar. Dan telekomunikasi ini seperti yang saya maklumkan tadi, ia adalah sejajar dengan sistem pengangkutan, dan ini adalah untuk bertujuan memudahkan mereka untuk berkomunikasi dan berhubung di antara Sabah dan Sarawak dengan Semenanjung ataupun dengan negara lain dengan lebih pantas. Alright, jadi itu adalah kesan ekonomi akibat daripada pentadbiran barat. Seterusnya, kita akan lihat pula kesan sosial akibat daripada perkembangan ekonomi. Setelah berlakunya perkembangan ekonomi, akibat daripada pentadbiran barat tadi, maka kita akan lihat pula apakah kesan terhadap sosial ataupun terhadap masyarakat terutamanya. Jadi terdapat ada 5 kesan utama, iaitu yang pertama perkembangan bandar, kedua wujudnya masyarakat berbilang kaum, ketiga wujudnya sistem pendidikan, keempat perkhidmatan kesihatan dan kelima pembinaan penjara. Baik, kita lihat yang pertama perkembangan bandar. Perkembangan bandar berlaku akibat perkembangan sistem pengangkutan. Sebagai contoh, wujudnya rangkaian landasan kereta api dan jalan raya. Dan ini mengakibatkan perniagaan dan perdagangan antara bandar berkembang pesat. Jadi, wujudnya bandar-bandar yang maju dan berkembang pesat ketika itu akibat daripada ekonomi yang dijalankan. Sebagai contoh, negeri-negeri Melayu adanya Kuala Lumpur, Seremban, Taiping dan Ipoh. Manakala Sarawak adanya bandar Kuching, Sibu dan Miri. Dan di Sabah adanya Jesselton yang ditukar nama kemudiannya menjadi Kota Kinabalu. Kesan sosial yang seterusnya akibat daripada perkembangan ekonomi
ialah masyarakat berbilang kaum. Okay? Di mana terwujudnya 3 masyarakat utama iaitu orang Melayu, okay, yang penempatannya kebanyakannya berada di kampung, bandar dan pekan dan melaksanakan kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, perniagaan dan sebagainya. Manakala orang Cina pula kebanyakannya menetap di bandar dan pekan dan mereka melaksanakan kegiatan ekonomi seperti pertanian, perniagaan, perusahaan, hartanah dan sebagainya. Dan sekali orang India penempatannya kebanyakannya berada di kawasan ladang, pekan dan bandar ketika ini dan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan ialah seperti perladangan, pengangkutan dan sektor kerajaan dan swasta. Okay, jadi hasil daripada perkembangan ekonomi, okay, hasil daripada perkembangan biji timah, getah, pertanian dan sebagainya telah mewujudkan masyarakat yang berbilang kaum yang terdiri daripada masyarakat Melayu, India dan Cina terutamanya. Seterusnya kita lihat pula kesan sosial terhadap ataupun kesan sosial akibat daripada perkembangan ekonomi. Jadi kesan sosial seterusnya ialah perkembangan pendidikan. Okay, daripada perkembangan ekonomi tersebut, maka wujudlah perkembangan pendidikan. Ketika itu, perkembangan pendidikan ataupun sistem pendidikan dipanggil sistem pendidikan vernakular, di mana maksud vernakular itu ialah sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Okay? Dan di negeri-negeri Melayu ketika itu wujudnya pelbagai sekolah vernakular seperti sekolah vernakular Melayu, sekolah vernakular Cina, sekolah vernakular Tamil, sekolah Inggeris. Okay? Dan setiap di sekolah-sekolah ini mempunyai silibus-silibus ataupun mempunyai tujuan yang terutamanya. Okay? Sebagai contoh, di sekolah vernakular Melayu, okay, sebenarnya British tidak berminat untuk memajukan orang Melayu dalam pendidikan. Okay, dan sekolah ini hanya bertujuan untuk mengajar orang Melayu untuk mengetahui asas seperti membaca, menulis dan mengira. Sekolah vernakular Cina pula dibuka di kawasan sekitar bandar dan tempat tinggal mereka dan kurikulum yang digunakan adalah berorientasikan kurikulum daripada negara China. Okay, dan guru yang mengajar dan buku-buku teks juga dibawa daripada negara China. Dan masyarakat Cina di negeri-negeri Selat lebih cenderung menghantar anak mereka ke sekolah Inggeris. Seterusnya, sekolah vernakular Tamil pula, okay, ia dikenalkan British dan telah mewajibkan majikan ladang mendirikan sekolah Tamil di kawasan ladang. Okay. Cumanya pendidikan Tamil ini hanya terbatas di sekolah rendah dan kandungan kurikulum, buku teks dan guru mengajar dibawa daripada India. Sekolah Inggeris pula, yang pertama di Tanah Melayu ialah sekolah Penang Free School. Okay. Dan kebanyakan sekolah Inggeris ini dibuka di kawasan bandar. Lulusan daripada sekolah Inggeris berpeluang melanjutkan pelajaran ke luar negara dan berpeluang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang pentadbiran dan kejuruteraan. Namun pada tahun 1905, Kolej Melayu Kuala Kangsar telah ditubuhkan dan ini telah menarik minat golongan anak-anak raja dan golongan bangsawan Melayu untuk belajar di maktab ini. Okay, dan matlamat British adalah untuk melahirkan pentadbir Melayu yang berpendidikan Inggeris daripada maktab ini. Seterusnya ada juga pada tahun 1935 wujudnya Maktab Perguruan Sultan Idris. Serta, sebelum itu wujudnya Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka yang ditubuhkan untuk melatih guru-guru perempuan. Dan pada tahun 1922, okay, sebelum lebih awal daripada itu, okay, telah ditubuhkan Maktab Perguruan Sultan Idris yang khusus untuk melatih guru-guru Melayu. Okey, manakala di Sabah dan Sarawak pula, di Sarawak, okay, terdapat 20 sekolah mubaligh, okay, ada juga sekolah Melayu, Madrasah Melayu dan sekolah Cina. Dan di Sabah, okay, sekolah
wujudnya sekolah Mubalik Kristian, sekolah kanak-kanak perempuan serta sekolah Melayu. Alright, jadi itu perkembangan dari segi pendidikan. Seterusnya, perkembangan ataupun wujudnya perkhidmatan kesihatan. Okay, di mana hasil daripada perkembangan ekonomi ini telah mewujudkan hospital-hospital serta kemudahan kesihatan. Seperti di negeri-negeri Melayu, wujudnya hospital kerajaan pertama di Taiping, Hospital Selangor, Pahang, Kuala Lumpur, serta wujudnya institusi penyelidikan perubatan. Okey, tujuan hospital ini ditubuhkan adalah untuk merawat buruh-buruh asing yang bekerja di Lombong dan estate dan untuk manfaat penduduk tempatan. Manakala institusi penyelidikan perubatan itu adalah untuk menyelidik penyelidikan saintifik untuk penyakit tropika iaitu beri-beri dan malaria. Okey, seterusnya ada juga Hospital Tung Sing, hospital persendirian yang dibina. Okay, dan adanya sanitary board yang mengawasi kebersihan dan kesihatan Kuala Lumpur. Dan Jabatan Kesihatan juga mengawasi aspek kesihatan. Manakala di Sarawak, wujudnya Hospital Li Kuching dan Sibu, Hospital Raja Brook Memorial sebagai contoh. Dan manakala di Sabah, Hospital di Kota Kinabalu, Sandakan Beaufort, Tawau Kudat. Dan wujudnya perkhidmatan dispensary. Baik. Akhir sekali, kesan sosial akibat daripada perkembangan ekonomi adalah pembinaan penjara. Okey, di mana kejadian pertama di negeri-negeri Melayu, okey, Pulau Pinang dijadikan sebagai tempat penempatan banduan HTI dan India, okey, ketika Francis Drake menduduki Pulau Pinang. Okey, seterusnya banduan-banduan ini dijadikan bekalan tenaga buruh yang murah. Okay, pada tahun 1780, banduan ditempatkan di Fort of Cornwallis, Pulau Pinang. Okay, manakala di negeri-negeri Melayu bersekutu, terdapatnya penjara Taiping. Okay, dan penjara Taiping ini dijadikan sebagai pusat penahanan banduan hukuman lama bagi negeri Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor. Seterusnya Sarawak, terdapat penjara Sibu atau dipanggil rumah pasung. Okay, dan rumah pasung ini ditadbir oleh pegawai daerah. Sekali di Sabah, adanya The Square Tower yang ditubuhkan pada tahun 1879. Okay, dan ini pembinaannya sama dengan penjara Taiping bagi menempatkan pesalah yang dijatuhi hukuman. Jadi, kita telah belajar dalam bab ini berkenaan dengan pentadbiran barat serta kesannya dari segi ekonomi serta sosial. Okay. Jadi kita akan jumpa dalam bab yang seterusnya yang akan membincangkan tentang kebangkitan atau penentangan masyarakat tempatan untuk menentang barat di tanah air kita. Jadi yang belum sempat melihat bahagian 1 boleh cari dalam playlist ataupun dalam channel saya. Terima kasih.